Bismillahirrahmanirrahim. Alamak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zaleha dan Puan Rashkin. Okey. Terima kasih kerana hadirkan diri dalam jemputan khas pada dalam talian tentang soalan yang saya akan berikan nanti sebentar lagi. So dari itu boleh tak Puan perkenalkan diri masing-masing. Bermula pada Puan Zaleha. Terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya adalah Puan Zaleha binti Abdullah dari SK Lentang, Bentong yang bekerja sebagai guru. Terima kasih kepada Puan Surati yang sudi menjemput saya untuk ditemu buat. Okey. Terima kasih Puan Zaleha. Okey, Puan Rashkin boleh tak perkenalkan? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terutamanya terima kasih kepada Puan Suryati kerana sudi menjemput saya pada forum pada hari ini. Saya Puan Rashkin binti Muhammad Rashid, merupakan seorang guru di salah sebuah sekolah di negeri Pahang. Okey, terima kasih Puan Rashkin. Okey, boleh saya ajukan soalan? Okey, silakan. Okey, silakan. Okey, terima kasih. Okey, soalan yang saya akan beri perbincangkan pada hari ini ialah tentang bagaimana markah dan penilaian yang telah dilaksanakan akan dilaporkan kepada pihak-pihak berkepentingan. Itulah soalan saya. Diharap puan boleh memberikan pendapat dan idea yang baik tentang soalan saya tadi. Okey, terima kasih. Saya jemput Puan Zaleha dulu boleh? Oh, boleh. Okey, terima kasih dengan soalan tadi. Dari soalan yang dikemukakan tadi, saya akan terangkan tentang pelaporan penilaian. Okey, di sini pada pendapat saya, pelaporan penilaian membawa erti atau bermaksud bagaimana markah atau skor ujian, inventory dan penilaian dilaporkan supaya ia bermakna kepada orang-orang yang berkepentingan. Tujuan penilaian antara lain ialah untuk menentukan kemajuan akademik pelajar, pencapaian pelajar, masalah pengajaran guru, masalah pembelajaran, pengelompokan pelajar, bidang yang sesuai dengan pelajar, sasiah pelajar, sikap pelajar, motivasi pelajar dan gaya pembelajaran pelajar. Di sini saya akan terangkan atau pecahkan kepada beberapa kepentingan, termasuklah guru, pelajar, ibu bapa, guru kaunselor, guru besar, pengawal pendidikan daerah dan bakal majikan. Boleh saya terangkan? Boleh saya teruskan? Ya, Okey. Melalui guru, salah satu pada guru ialah memerlukan beberapa maklumat tentang pelajar-pelajar mereka untuk membantu mereka dalam pengajaran. Maklumat ini termasuklah pencapaian lepas, pengetahuan dan kemahiran asas, gaya dan masalah pembelajaran, minat, motivasi, sikap, kemajuan akademik dan pencapaian aktif pelajar. Maklumat ini tentang pencapaian lepas, pengetahuan dan kemahiran asas serta gaya dan masalah pembelajaran pelajar dapat membantu guru untuk membuat keputusan tentang sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran yang sesuai untuk pelajar-pelajar. Maklumat ini dapat membantu guru untuk merancang dan melaksana ulang kaji tajuk-tajuk tertentu yang menjadi asas kepada pelajaran baru. Tentang minat, motivasi dan sikap pelajar boleh membantu guru untuk meningkatkan motivasi pembelajaran mereka. Jadi sepanjang proses pengajaran, guru perlu mengetahui kemajuan akademik pelajar-pelajarnya untuk menentukan kaedah pengajaran, pembelajaran yang lebih sesuai dengan pelajar-pelajarnya. Ujian diagnostik boleh digunakan untuk mengenal pasti masalah pelajaran pelajar. Itu adalah untuk guru. Di sini saya akan terangkan untuk pelajar. Pelajar memerlukan beberapa maklumat tentang diri mereka sendiri untuk membantu mereka dalam pelajaran dan pembelajaran.
termasuklah pengetahuan, kemahiran asas, gaya dan masalah pembelajaran serta kemajuan dan pencapaian akademik mereka. Saya akan terangkan tentang ibu bapa. Ibu bapa memerlukan beberapa maklumat tentang anak-anak mereka untuk membantu mereka mengadakan beberapa aktiviti yang boleh meningkatkan kemajuan akademik dan shakhsiah anak-anak mereka. Termasuklah dari segi masalah pembelajaran, kemajuan akademik, pencapaian akhir dan perkembangan shakhsiah anak-anak mereka. Itu adalah untuk ibu bapa. Okey. Untuk guru kaunselor pula juga memerlukan maklumat tentang pelajar-pelajar untuk membantunya memberikan bimbingan dan kaunseling kepada pelajar-pelajar. Termasuklah pencapaian lepas, gaya pembelajaran, minat, motivasi, sikap, perkembangan shakhsiah dan pencapaian akhir pelajar. Ia juga dapat membantu guru kaunselor untuk menasihat pelajar tentang gaya pembelajaran yang sesuai semasa-masa dalam pelajaran tersebut. Okey. Dan untuk guru besar sekolah pula juga memerlukan beberapa maklumat tentang pelajar-pelajar untuk membantunya merancang program yang boleh meningkatkan motivasi pembelajaran, pencapaian akademik dan pembangunan shakhsiah pelajar. Termasuklah minat, motivasi, sikap, perkembangan shakhsiah dan pencapaian akhir pelajar. Okey, juga boleh membantu guru besar merancang program untuk meningkatkan motivasi kaedah pembelajaran pelajar. Okey, untuk pegawai pendidikan daerah pula, memerlukan beberapa maklumat tentang pelajar-pelajar untuk membantunya merancang program yang boleh menyelaraskan peningkatan motivasi pembelajaran, pencapaian akademik dan pembangunan shakhsiah pelajar di semua sekolah dalam daerah di bawah penyeliaannya. Termasuklah pencapaian lepas, minat, motivasi, sikap, perkembangan shakhsiah dan pencapaian akhir pelajar. Okey, untuk bakal majikan pula. Last adalah untuk bakal majikan yang akan diserahkan. Okey, dia juga memerlukan beberapa maklumat tentang pelajar-pelajar untuk membantu pihaknya membuat keputusan untuk menerima pelajar lepasan ke sebuah sekolah sebagai pekerja. Termasuklah dia akan mengetahui akademik, penguasaan kemahiran, minat, motivasi, sikap dan shakhsiah pelajar. Ini membantu pencapaian akademik dan penguasaan kemahiran tertentu oleh pelajar boleh membantu bakal majikan menentukan kesesuaian pelajar untuk melaksanakan sesuatu tugas. Itu adalah yang terakhir. Itu sahaja pendapat daripada saya. Okey, terima kasih. Okay, terima kasih Puan Zaleha. Okey, boleh saya tunjukkan pada Puan Nora Shikin pula. Silakan Puan Nora Shikin. Terima kasih. Okey, saya berpendapat pelaporan penilaian mempunyai 5 isi penting, iaitu penilaian kendiri, penilaian guru, penilaian piawai, pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu dan pengukuran dan penilaian bagi pelajar khas. Okey, untuk isi yang pertama, penilaian kendiri ialah proses seorang individu mentadbir alat pengukuran tertentu, menyemak jawapannya dan meneliti ukuran yang diperolehi secara sendiri. Contohnya, alat pengukuran tersebut ialah soalan latihan kerja, contoh ujian, peperiksaan, soal selidik dan soal selidik dan inventory. Soalan latihan misalnya boleh digunakan oleh pelajar untuk menentukan pengetahuan, kemahiran asas, masalah pembelajaran, pemahaman formatif atau pencapaian akhir pelajar. Soal selidik inventory pula boleh menentukan minat, motivasi, sikap, attitude, kecerdasan, shakhsiah dan pengajian dan kerjaya pada masa hadapan. Okay, untuk isi yang kedua pula adalah penilaian guru. Penilaian guru ialah proses seorang guru merancang, menggubal, mentadbir alat pengukuran tertentu serta menyemak jawapan, menilai ukuran yang diperoleh dan melaporkan penilaian tersebut. Guru yang melaksanakannya perlu mengetahui prinsip-prinsip pengukuran dan penilaian selain pakar bidang
pakar dalam bidang mata pelajaran tertentu. Contohnya guru yang ingin menilai pengetahuan kemahiran asas, kekuatan atau kelemahan, kemajuan formatif dan pencapaian akhir belajar dalam matematik. Hendaklah guru matematik tersebut mempunyai pengetahuan, kemahiran mengukur dan menilai masalah pembelajaran pencapaian matematik. Guru yang ingin menilai minat, motivasi, sikap, attitude, kecergasan, sahsiah dan kecenderungan kerjaya belajar, hendaklah guru mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk mengukur dan menilai ciri-ciri dalaman pelajar. Contohnya guru kaunselor. Untuk isi yang ketiga pula, penilaian piawai. Penilaian piawai ialah proses merancang, menggubal dan mentadbir alat pengukuran tertentu serta menyemak jawapan, menilai ukuran yang diperolehi dan melaporkannya untuk diuruskan oleh badan-badan tertentu. Misalnya Lembaga Peperiksaan Malaysia. Tujuan utama penilaian piawai ialah menyelaraskan pencapaian seseorang pelajar dengan menggunakan satu peperiksaan saja untuk seluruh negara. Okey, untuk isi yang keempat pula, pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu. Perkara perlu diberi perhatian ialah apabila kita membuat pengukuran dan penilaian bagi mata pelajaran tertentu seperti seni visual, muzik, kemanusiaan, bahasa, matematik atau sains. Masalah pengukuran dalam penilaian boleh diselesaikan sekiranya objektif pengajaran dan hasil pelajaran dinyatakan secara jelas dan tepat. Okay. Bagi mata pelajaran seni visual, misalnya penilaian meliputi domain kognitif, iaitu pengetahuan tentang seni visual seperti definisi, contoh atau sejarah. Manakala psikomotor pula adalah proses membina sesuatu objek visual dan efektif adalah apresiasi seni visual dan juga objektif visual yang dihasilkan. Isu pengukuran dan penilaian dalam bidang seni visual ini ialah pengukuran dan penilaiannya menjadi terlalu subjektif ataupun peribadi sehingga pakar-pakar dalam bidang tidak mempunyai kriteria pemakahan penilaian yang dipersetujui bersama. Ini menyusahkan pemeriksa untuk menyediakan skema pemakahan dan memeriksa jawapan melalui proses ataupun hasil apresiasi tersebut. Untuk isi yang terakhir iaitu pengukuran dan penilaian bagi pelajar berkeperluan khas. Okey. Pengukuran dan penilaian bagi pelajar khas memerlukan prosedur yang berbeza dari pelajar biasa. Mereka terdiri daripada pelajar yang bermasalah, pembelajaran, cacat anggota dan sebagainya. Pelajar-pelajar khas ini disebabkan kecacatan menghadapi berbagai masalah apabila mereka mengikuti ujian peperiksaan. Bagi mereka masalah penglihatan tidak dapat melihat soalan ujian dan menulis jawapan. Satu penyelesaiannya ialah menggunakan alat braille, iaitu untuk pelajar tersebut membaca dan menulis. Kaedah kedua pula ialah menggunakan ujian lisan, iaitu guru membaca soalan dan pelajar menjawab secara lisan. Kedua-dua kaedah ini mengambil masa yang panjang di mana jangka ujian atau peperiksaan perlu disesuaikan. Berikut adalah 5 isi-isi penting yang saya rasakan sangat bersesuaian dalam pelaporan penilaian tersebut. Okay. Terima kasih. Okey. Terima kasih Puan Nur Ashikin dan Puan Zaleha di atas jawapan dan idea yang puan-puan berikan tadi. Okey. InsyaAllah di kemudian hari kita akan bertemu sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.